Okay, Assalamualaikum. Okay, harap yang dah mula online tu, kita belum mula lagi yang dah mula online tu harap boleh komen sikit. Line clear ke tak? Suara clear ke tak? Okay, Assalamualaikum. Kita tunggu lagi 2 minit Komen sikit kalau line clear, suara clear ke tak? Okay, clear tak? Line clear? Gambar goyang kena setting lah ni. Goyang tu maksudnya tak clear ke macam mana? Very clear Okay, kita tunggu sekejap lagi. Okay, bagi yang dah masuk tu dah boleh klik link untuk pendaftaran Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan sesi perkongsian kita lah pada petang ini dengan formulir 1, 2 dan 3. Okay, yang pertamanya dan selamanya kita ucapkanlah syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman dan lebih-lebih lagi nikmat takwa. Seterusnya mengizinkan kita untuk bertemu
secara maya dengan norma baru ni kan. Secara live dari FB JPW Perak. Yang keduanya, ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua orang hebat di sekeliling kita, di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan, di sekeliling saya terutamanya. Lebih-lebih lagi, sebenarnya orang di sekeliling kita ni lah yang menjadikan siapa diri kita sekarang. Dan untuk petang ini, setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada pihak JPW Perak lah yang memberi keyakinan, yang berkeyakinan untuk memberikan slot ini kepada saya sebagai satu perkongsian bersama tuan-tuan dan puan-puan rakan usahawan sekalian. Dan yang ketiganya juga adalah ucapan terima kasih kepada semua yang mengikuti live pada petang ini. Semoga kita mendapat manfaat dan berkat ilmu atas usaha kita untuk mencari ilmu dan berkongsi apa yang kita ada. Okey. Okey. Sebagai permulaan lah. Kan, kalau malam kemarin kita bersama dengan pensyarah psikologi kan. Jadi untuk mengetahui latar belakang saya perkenalkan diri saya dululah. Untuk petang ini saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya adalah Rafidah binti Abu Nasir. Dari segi pendidikannya, saya merupakan lulusan Bachelor Sains dan Teknologi Makanan dari Universiti Putra Malaysia. Lepas tu saya mula bekerja di industri daripada tahun 2001 hingga 2006. Bermula dengan di Aslama Precision, Dinding Poultry Processing pada 2001. Kemudian saya berpindah ke industri automotif di Batang Kali. Dan seterusnya saya bekerja di Asrama Precision di Batang Kali tadi. Lepas tu saya meneruskan kerjaya saya di Chiap Hong Cannery, ataupun kalau pergi dekat rak-rak makanan tu, rak-rak tin makanan tu, jenama Sunstar. Saya pernah bekerja di situ. Kemudian pada 2006 saya mendapat tawaran untuk mengajar di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Polisas Kuantan. Dan kemudian 2019. Kemudian saya menyambung kerjaya di College Community Pasir Salak. Di situ kampung saya lah, jadi terbalik kampung. In between daripada Polisas ke College Community Pasir Salak tu, saya telah mendapatkan diploma pendidikan teknikal saya di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan daripada 2009 sampailah ke 2019, saya berada di College Community Pasir Salak. Kemudian pada 2019 sampai sekarang saya melanjutkan pelajaran di Universiti Pendidikan Sultan Idris sekali lagi. Saya menyambung Master of Science dalam bidang TVET. Okey, itu latar belakang bagi pendidikan lah. Tapi sebab petang ni nak cakap pasal keusahawanan, betul tak? So, kat mana latar belakang keusahawanan saya tu? Okey, pengalaman saya pada 2012 saya telah dilantik sebagai pegawai keusahawanan. Apabila seseorang individu itu dilantik sebagai pegawai keusahawanan, kita dilatih untuk menjadi trainer of trainers. Kita pergi ke TOT lah, training of trainers. Kita pergi beberapa siri TOT untuk membolehkan kita menyampaikan ilmu-ilmu keusahawanan kepada kita punya target market. So daripada situ saya meniba pengalaman mengenai keusahawanan inilah. Okay, so daripada situ serta beberapa pengalaman dan post-post yang saya lalui sepanjang kerjaya saya, jadi saya rasa dengan sedikit pengetahuan, pengalaman tu saya nak berkongsi bersama tuan-tuan rakan-rakan usahawan sekalian. Okay, seterusnya dalam bidang keusahawanan ini juga saya juga telah menulis bersama rakan-rakan lain lah. Bersama rakan-rakan lain untuk menulis satu buku yang bertajuk Mentor Usahawan. Untuk slide saya hari ini saya akan PDF kan. Actually saya dah
praktis dengan beberapa medium untuk saya kongsi bersama rakan-rakan rakan-rakan usahawan sekalian. Macam mana nak kata, supaya bila kita live kita boleh ada slide presentation. Tapi atas waktu saya sangat takut dengan risiko nanti bila kita tengah live terputus. Sebab saya pernah present, tengah-tengah present tu line putus. Dah habis present, kena present semula sebab benda tu tak berlaku di pihak sana. So saya tak nak benda tu berulang. So hari ni kita buat live macam tu saja. Nanti saya akan PDF kan slide pada hari ini dan saya akan bagikan kepada urus setia dari pihak JPW Perak. Okey, so daripada situ link untuk buku yang dihasilkan itu buku yang bertajuk Mentor Usahawan saya akan sertakan dalam slide tersebut. Seterusnya saya juga telah membuat beberapa kajian mengenai keberkesanan media sosial sebagai medium pemasaran. Seterusnya terdapat juga satu inovasi yang memperkayakan penggunaan media sosial ini untuk produk dan services yang ditawarkan oleh institusi. Okey. So, setakat itu untuk pengenalan. Okey, biasanya dalam bidang keusahawanan ni isu yang paling apa nak kata paling kita semua orang akan hadapi. Yang pertama apa dia? Memasarkan produk, betul tak? Kita sepanjang saya berurusan dengan jabatan-jabatan kerajaan, para usahawan yang kita jumpa, masalah mereka ni, mereka ada produk yang sangat hebat, tapi sayang mereka tidak mempunyai medium untuk memasarkan produk mereka dengan baik. Satu. So, petang ni saya nak kupas yang pertama isu-isu kita dalam bisnes ni. Okey, yang pertamanya tentang legal. Legal ni apa dia? Keperluan sewaktu keusahawanan. Saya faham mesti ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan ini yang sudah bertahun-tahun berniaga tapi belum ada SSM. Jadi saya selaku, macam mana nak kata, saya adalah pendidik yang mendidik masyarakat, mendidik para pelajar. Saya rasa untuk mendidik tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita menjadikan perniagaan kita ni sebagai sebuah perniagaan yang sah. Nampak macam bila cakap tak sah tu macam jenayah kan. Tapi sebenarnya jadikan perniagaan kita ni sebuah perniagaan yang sah supaya apabila kita ada sebuah perniagaan yang sah, kita boleh bergerak dan berkembang dengan lebih baik. Okey, contohnya yang pertama mesti ada apa untuk berniaga? SSM. Please check kita punya senarai untuk buat selepas ini. Dah ada SSM belum? Kalau tak ada, masukkan dalam jadual, pergi daftar SSM. Sekarang ni sangat mudah kita boleh daftar secara online. Saya telah menolong beberapa rakan usahawan untuk daftarkan syarikat mereka dan selain daftar kita boleh lanjutkan juga lesen tu secara online sahaja. So memang kena gunakan sedikit masa sedikit, gunakan di handphone kita tu untuk dapatkan maklumat-maklumat untuk SSM. Okey, isu yang pertama, legal. Legal yang kedua apa dia? Dah ada SSM, kena ada account bank. Sebab apa? Siapa yang waktu PKP hari tu, kerajaan telah menawarkan geran prihatin, geran kesusanan prihatin, JKP ke. Okey, geran tu dia automatik apabila kita mohon, dia akan automatik terus akan masuk kepada akaun yang berdaftar dengan satu yang ada SSM lah. Yang keduanya kalau kita dah register dengan lembaga hasil dalam negeri. Tadi SSM yang pertama, yang kedua account bank, yang ketiganya lembaga hasil dalam negeri. Saya faham lembaga hasil dalam negeri ni macam nama pun menakutkan kan, lembaga. Tapi sebenarnya lembaga hasil dalam negeri ini membantu kita mengemaskini rekod-rekod kita secara lebih teratur. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Cuba bayangkan, baru 2-3 hari lepas ada seorang usahawan yang saya berbual secara santai bertanya tentang bantuan yang beliau perolehi sepanjang musim PKP ni. Apa yang berlaku? Ayat pertama dia kata, tak mohon sebab ada birokrasi. Salah ya dekat situ kita, selagi kita tak mohon, kita tak tahu adakah kita layak atau tidak untuk dapat. Kalau tak mohon memang orang tak tahulah kita nak benda tu. Tapi kalau kita sudah mendokumentkan perniagaan kita dengan baik, kita dah ada SSM, kita dah ada account bank, kita dah ada selain itu kita dah ada mendaftar dengan lembaga hasil dalam negeri. Lepas tu kalau kita ada kedai ataupun premis,
Bagi sesetengah terutamanya majlis perbandaran, mereka sangat strict dengan lesen-lesen premis perniagaan. Daftarlah. Macam biasa, kalau kita berniaga, kita perlukan sedikit modal untuk perkara-perkara documentation dan sebagainya. So, daftar dengan lesen-lesen perniagaan dengan majlis daerah dan sebagainya. Okey, kalau pengendali makanan, contoh ini saya masih berkisar kepada legal tadi. Kalau kita pengendali makanan, apakah benda yang perlu ada? Dua perkara yang kena ada dalam sebagai pengendali makanan yang meniaga makanan. Yang pertamanya adalah perlu ada suntikan typhoid. Yang ini ialah untuk menjamin keselamatan kita dan keselamatan pengguna ataupun pembeli produk-produk kita. Okey. Yang keduanya, kena ada apa? Yes, lesen khusus pengendali makanan yang dianjurkan oleh banyaklah agensi-agensi ataupun institusi-institusi yang menawarkan khusus untuk pengendali makanan. Okey. Settle. Kalau macam itu makanan. Kalau contohnya jabatan pengusaha taska, apa yang mereka perlukan? Yes, lesen daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau macam kontraktor wiring dan sebagainya, yes, mereka memerlukan lesen-lesen yang berkaitan. So, kita kena tahu bidang kita, apa yang kita perlukan untuk kita jayakan perniagaan kita tu. So, memang kena serius lah. Okey, ada soalan dekat situ. Okey, nanti saya akan jawab sikit-sikit nanti Okey, tadi legal, seterusnya. Okey. Yang kedua, tadi kita cakap tentang legal. Yang keduanya adalah mengenai networking. Okey, yang ni saya nak menjawab pertanyaan Puan Nur Liana. Okey. Dia tanya, ramai peniaga terkesan dari segi keuangan kerana perniagaan pandemik ni lah. Jadi bagaimana untuk mengekalkan momentum? Okey, yang pertamanya, networking. Kita dah ada customer yang sedia ada. Contohnya kita dah berniaga beberapa. Walaupun kita baru berniaga sebenarnya, kita dah ada kita panggil networking rangkaian untuk perniagaan kita. Contoh yang pertama, siapa? Rakan peribadi. Rakan-rakan kita boleh jadi satu customer kita lah. Yang keduanya, rakan-rakan kita ni juga boleh jadi kita punya pengkritik. Kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ada rakan yang mengkritik. Kita kena ada rakan yang memberi kita komen yang membina. Tapi hati kita memang kena tegar lah, kena kuat kan, untuk kita berhadapan dengan situasi yang sangat sukar sebenarnya kan. Okay, jadi untuk kita survive buat masa ini, bagi peniaga-peniaga kecil, bagi kita mudah ataupun boleh terus bergerak sebagai seorang peniaga, kita gunakan network yang sedia ada. Kita ada network kita sekarang kan, kawan kita, rakan niaga kita, pembekal kita. Kadang-kadang pembekal kita tu, kita boleh jual balik produk dekat dia. Perasan tak? Kalau kita jual kedai makan kan, dia hantar barang dekat kita, kadang-kadang takkan dia tak nak beli air dekat kita? Kan? Kadang-kadang kita bagi free lah. Mana tahu nanti dia bagi kita terms untuk buat bayaran secara bulanan, 30 hari, ada 60 hari dan sebagainya. Okey, yang itu sebenarnya kita cakap tentang rolling modal yang itu nanti dia satu topik yang lebih berat lah. Okey, seterusnya, yang ini satu lagi saya nak tekankan kepada rakan usahawan. Jangan sekali-kali, yang pertama tinggalkan tadi rakan peribadi lah, pembekal kita, customer kita, networking yang saya maksudkan tadi. Ini yang paling penting, iaitu agensi kerajaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau kita komplain, banyak yang kita boleh komplain. Tapi kita punya saluran untuk sampaikan komplain kita itu, ataupun apa yang kita mahu, apa yang kita nak, apa yang kita inginkan untuk perniagaan kita, kita perlu salurkan di tempat yang betul. Apa yang kita mahu contohnya? Kita perlukan dana. Dana yang kita perlukan, macam contoh saya ada tengok baca semalam, dia menawarkan 5,000 bagi setiap usahawan. Okey? Okey, satu ni, bila saya baca, 5,000 adalah satu jumlah yang sangat sedikit. Baru-baru ni kan, sangat ramai kawan-kawan kita yang dapat Aisina ke Ailestari. Okay, yang dapat Aisina, Ailestari, yang sekali masuk RM5,000. Okay, saya tanya, berapa lama duit tu ada dalam simpanan? Tak payah jawab, saya tahu. Memang beberapa hari saja duit itu mengalir seperti air. Betul tak?
Okey, jadi berdasarkan kepada dana-dana yang ditawarkan melalui agensi kerajaan, kita cakap tentang dana dulu lah. Dana-dana ini sedikit, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, di sini yang kita pergi balik kepada poin yang kedua tadi, networking. Networking kita, kenapa tak kita join dengan kawan kita untuk kita hasilkan satu perniagaan yang dengan bermodalkan seorang 5,000, seorang 5,000. So total kita dapat 10,000. Agak-agak dengan modal 10,000, dapat tak kita buat sesuatu perniagaan yang lebih baik? Dapat tak? Tapi yang ni tuan-puan kena belajar juga. Untuk berniaga, tak boleh ada 10,000. 10,000 tu kita modalkan the whole untuk sekali jalan. Tak boleh ya tuan-tuan dan puan-puan. 10,000 tu, bila kita mulakan perniagaan, kita kena kira bulan yang pertama itu, tengok jenis perniagaan bulan yang pertama itu mungkin kita akan ada masalah untuk memperkenalkan kita punya perniagaan dulu. Tapi kos-kos lain kita masih perlu. Jadi apa yang kita perlu buat daripada 10,000 tu, bagikan untuk kita rollingkan sekurang-kurangnya 6 bulan. Okay, 6 bulan. Jadi macam COVID-19 ni kan, kita kata 20 hari bulan 1 hari itu kita dah nak mula persekolahan untuk anak-anak yang berniaga kedai makan, yang berniaga di kantin, yang berniaga even kedai runcit sekalipun kan. Masa tu kita dah membayangkan bahawa insya-Allah kehidupan akan seperti biasa, cuma dengan norma baru, pakai mask, SOP jangan lupa kan. Tiba-tiba pada 20 hari bulan diumumkan sekolah PDPR. Apa yang berlaku? Semua pun terduduk, kita tak boleh buat apa-apa, tak boleh pergi mana-mana. Yang bekerja pun kena duduk rumah. Dah lah kena duduk rumah, kena pula entertain anak-anak bersekolah. Nampak tak dekat situ? Jadi, dalam perniagaan pun sama. Kita kena ambil kira keperluan-keperluan kita untuk 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan dan seterusnya. InsyaAllah kalau sempat nanti, saya nak kongsikan macam mana kita nak buat target ataupun matlamat kita untuk kita capai sedikit demi sedikit. Okey, tadi dah pergi kepada legal, yang keduanya dah pergi kepada networking, yang keempatnya kepada bantuan ataupun dana. Tolong keep in touch dengan agensi-agensi kerajaan tadi, berkawan dengan individu-individu yang up to date dengan maklumat-maklumat. Kalau kita tengok dekat FB ni, sangat ramai kawan-kawan kita yang sentiasa update maklumat-maklumat tentang apa bantuan yang ditawarkan, apakah link-link yang sesuai. Memang pergi situlah. Jangan pergi ke link-link gosip. Yang ni nanti saya akan kongsikan satu slide dalam PDF tu nanti. Apa yang kita sebagai usahawan tak boleh buat. Okay? So, dah pergi kepada bantuan dan dana. Isu-isu yang seterusnya adalah sumber rujukan dan ilmu. Tolong dapatkan sumber rujukan yang betul. Yang keempatnya, yang kita sedang, macam kita buat petang ni lah. Yang ini adalah maklumat-maklumat yang diperlukan untuk tuan-tuan dan puan-puan rakan usahawan sekalian. Okey, ini sebagai selingan lah. Tadi saya kata ada saya nak sharekan. Jangan. Apa yang jangan tu? Okey, pesanan ni saya selalu pesan dekat diri saya dan kepada rakan-rakan usahawan yang apabila mereka secara personal berjumpa dengan saya. Yang pertamanya, kita ni sebagai usahawan, jangan merungut. Betul tak? Jangan merungut. Yang keduanya, jangan komplain. Kita merungut, lain. Kita komplain, lain. Kita cakap ini tak cukup, ini tak cukup, yang tu tak kena, yang tu tak kena, yang tu tak kena. Itu komplain. Seterusnya, jangan luah emosi. Kenapa? Macam mana kalau tak luah emosi? Kita nak kata apa ya? Kita ni usahawan tau. Kalau kita selalu meluahkan emosi kita, dia lama-lama kita punya emosi, jiwa kita ni akan semakin merudum, makin menurun kita punya motivasi sebagai usahawan. Yang tu pergi kepada tadilah, bagaimana nak kekal relevan dalam perniagaan kita sekarang. Okey? Dan yang terakhir sekali, yang ni paling penting. Jangan mengumpat. Hari ini kita mengumpat A dengan si B, esok B mengumpat C dengan kita pasal kita. Dunia ni sangat kecil. Dunia perniagaan kita ni sangat kecil. Lagi-lagi dengan adanya media sosial ni sangat mudah untuk kita terdedah kepada benda-benda yang sangat tak baik untuk kita dan untuk perniagaan kita. Kita fokus pada perniagaan lah. Okay, so jangan merungut, jangan komplain, jangan luah emosi dan jangan mengumpat. Okay, itu selingan je. Okay, seterusnya berbalik kepada topik kita hari ni.
teknik pemasaran bagi peniaga kecil ketika tempoh COVID-19. Okey, untuk petang ini saya nak rangkumkan kepada 3 perkara teknik pemasaran ni ya. Yang pertamanya, fokus kepada produk perlu. Apa dia produk perlu? Okey, yang pertama fokus kepada produk perlu. Yang keduanya fokus kepada kehendak pelanggan. Yang ketiganya online kan guys. Kita online kan perniagaan kita. Yang pertama fokus kepada produk perlu, yang kedua fokus kepada kehendak pelanggan, yang ketiga online kan. Okey, contoh Untuk hari ini. Ada 5 elemen yang saya perlu ada untuk menjayakan apa yang kita sedang lalui sekarang ni lah, live kita sekarang ni kan. 5 elemen itu, yang pertama mesti ada penyampai. Okay, tolong relatekan dengan keupayaan untuk mempromosikan produk. Yang pertama kena ada penyampai. Untuk petang ni saya adalah penyampai bersama tuan-tuan dan puan-puan lah. Yang keduanya kena ada medium. Hari ini saya gunakan medium FB Live JPW Perak untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi para peserta dimohon untuk menggunakan medium ini dengan mendaftar lah dekat link yang dekat komen tu kan. Jadi boleh daftar di situ sebagai peserta. Yang ketiganya, saya dah menyampaikan, saya dah ada medium untuk menyampaikan. Yang ketiganya mesti ada penerima. Siapa yang nak menerima maklumat-maklumat yang saya nak sampaikan? Yes, tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat, mestilah ada maklumat yang ingin disampaikan. Maklumat hari ini adalah untuk menyampaikan tentang pemasaran bisnes kecil sewaktu COVID-19. Okey? Jadi cuba tuan-puan relatekan poin-poin ini dengan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita ada produk. Kita perlu sampaikan maklumat mengenai produk kita. Kita perlu ada medium untuk bercerita tentang produk kita, kebaikan dia, apa fungsi dia, apa manfaat dia. Biasanya kalau kita ada produk ni, yang pertamanya kena selesaikan masalah. Orang ada masalah yang akan cari penyelesaian kan. Membantu orang lain. Yang tu biasa kita dengar mentor-mentor usahawan yang bercerita tentang bagaimana nak memasarkan produk. Okey, yang kelima tadi, 5 elemen yang saya maksudkan tadi, penyampaian, penyampai, medium, penerima, maklumat yang disampaikan. Yang kelima adalah maklum balas. Okey, dekat sinilah di mana setelah kita melakukan kita punya pemasaran, kita dah bercerita tentang produk kita, kita dah pilih medium-medium yang bersesuaian, kita sudah pun menyampaikan maklumat-maklumat yang kita hendak sampaikan. Yang kelima ni kena dapatkan maklum balas. Okey, salah satu yang ni tips. Tak ada dalam nota tapi saya terlintas saya masuk kelas, nama kelas tu kelas ayat PM dan follow up. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat message daripada bakal customer ataupun customer sedia ada, apabila tuan-puan reply message tu, jangan reply jawapan semata-mata. Okey, contoh hari ni dapat message, produk ni ada lagi tak? Customer tanya. Kita balas, ya, ada puan. Yang penting, jangan jawab macam tu je. Tambah lagi satu ayat, puan berminat. Tu, tanda soal tu. Tanda soal itu, apabila dibaca oleh mana-mana individu pun, dia secara psikologinya, bila orang tanya, kita mesti nak jawab. Betul tak? So, itu salah satu tips untuk ayat PM dan follow up untuk petang ni. Okay? So, sebagai usahawan, boleh gunakan yang tu. Kadang-kadang kita pun tak tahu, macam tak sesuai nak tanya soalan. Memadai dengan tanya, puan dari mana? Ataupun puan berniaga ke? Nampak tak? Walau macam mana pun bila kita nak endingkan message kita, kita messagekan dengan tanda soal. Alright? Okay, 5 elemen tu sudah ada. Jadi kita perlu ada apa pula untuk memasarkan produk kita dalam keadaan COVID-19 ni? Memang tak boleh keluar kan? Adalah yang boleh keluar tapi dengan kebenaran. Agak rigid proses-proses yang diperlukan tu kan? Okay, jadi apa yang berlaku? Semua orang perlu ada handphone. Memang ada saya rasa kan. Cuma kalau ada rezeki, pindah kepada handphone yang lebih upgrade. Di mana kita boleh menyimpan kita punya bahan-bahan dalam telefon itu dengan mudah. Macam hari ni, saya lah bersama tuan-tuan dan puan menggunakan telefon sahaja. Di mana maklumat-maklumat lain sudah ada di situ yang kita boleh gunakan untuk pelbagai lah. Jadi maknanya kalau tuan-tuan puan tengah tunggu ikan goreng kat dapur pun dah boleh iklankan produk kita. Betul tak? Okey. Seterusnya, dah ada smartphone,
tidak bermakna selagi tak ada line internet yang power lah. Yang ini saya alaminya apabila balik ke kampung, kita tak tahu rupanya ada setengah syarikat telco yang tidak memberikan saluran yang kuat di situ. Jadi kita kena secara pantas mengalihkan kita punya keperluan-keperluan kepada syarikat telco yang lain. Okey, seterusnya kena ada skill. Skill-skill ini kena gunakan dengan baik, tuan-tuan dan puan-puan. Telefon kita ni memang pintar apabila kita gunakan dengan pintar. Jadi downloadlah apps-apps yang boleh membantu kita memudahkan kerja. Yang ni saya dah kongsi semalam. Untuk buat poster, Canva tu setakat ni masih free. Adalah beberapa item dia yang kita kena bayar kalau kita nak bayar. Kalau tak, kita boleh download je dengan dia punya watermark tu, tak ada masalah pun, kan? Seterusnya, video-video seperti TikTok, kalau tuan-puan dan puan-puan ada masa, nampak macam Para Fidah ni mengarut ke? Tak. Video-video yang dihasilkan di TikTok tu adalah sangat superb. Dia punya teknik, dia punya cara kita nak edit tu sangat mudah. Sehingga kan, apabila kita gunakan dia, memang video itu sangat menarik perhatian. So tak apalah duduk kan, kalau ada cucu yang main TikTok tu, belajarlah dengan dia. Tak ada masalah. Asalkan kita punya matlamat yang pertama apa tadi? Kita nak memasarkan produk kita di musim COVID-19 ni. Okey, jelas. Okey. Kena ada smartphone, kena ada internet, kena ada skill tadi. Yang skill ni bagusnya di musim-musim era teknologi ni, kita ada apps yang mudah. Jadi kita ambil masa sikit dan kita explore apps tu. Okay, cukup ada 3 ni. Yang keempat ni paling penting, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada telefon, ada line, ada skill, tapi tuan-puan tak buat, apa pun tak boleh. Kan? Jadi nak tak nak memang kena buat. Memang nak tak nak kita sendiri yang kena buat. Kalau bukan kita, siapa? Saya selalu ditanya oleh soalan tu oleh rakan-rakan yang selalu membantu. Kalau bukan kita, siapa? Jadi saya selalu gunakan ayat tu untuk saya bergerak ke hadapan. Kalau bukan saya, siapa? Okey. Dan bila kita dah buat semua tu, yang ni kita kena belajar secara berterusan. Perkataan belajar ni learn. Okey. Learn ni dia ada 3. Learn, unlearn dan relearn. Yang ini istilah-istilah ini muncul apabila teknik belajar, norma-norma baharu ini muncul dalam kalangan kita kan. Kalau dulu nak belajar kat mana? Sekolah. Sekarang perlukah pergi sekolah untuk belajar? Tak kan? Sangat ramai orang yang membangunkan perniagaan dia untuk membuat kemahiran-kemahiran, meningkatkan kemahiran-kemahiran dia dengan cara tengok di YouTube. Boleh dapat, maknanya dia boleh polishkan skill dia di YouTube. Dan dia juga boleh menjana pendapatan berdasarkan kemahiran yang dia pelajari. Okey. Okey, daripada situ saya nak terangkan apa dia learn, unlearn dan relearn ni. Okey. Okey, terdapat satu kata-kata ni lah. Orang cakap, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Maksudnya apa? Orang yang buta huruf tu bukan orang yang tak boleh membaca dan menulis, tetapi orang yang tak boleh belajar semula, bukan, menerima pendapat dan belajar semula. Relearn tu dikonsepkan sebagai unlearn tu dikonsepkan sebagai menerima pendapat. Learn, belajar. Unlearn tu menerima pendapat. Relearn tu belajar semula. Okey, menerima pendapat ni maksudnya bila kita ada sesuatu knowledge, sesuatu pengetahuan, kita perlu beradaptasi dengan persekitaran. Kadang-kadang kita kata pembaris tu perlu lurus. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tengok tak orang menjahit tu ada pembarisnya bengkok tu. Dia panggil apa? Pembaris. Saya pun tak tahu apa benda istilah dia. Tapi macam itulah. So learn, unlearn dan relearn. Kita belajar, kita menerima pendapat orang lain dan kita belajar semula apa yang kita perlukan dalam perniagaan kita. Sama juga macam buat biskut. Buat biskut, kalau orang dulu buat biskut, dia akan jemur tepung. Saya rasa sekarang tak ada dah kot. Sebab apa? Sebab dia dah belajar buat biskut
tapi dia menerima pendapat berdasarkan itulah teknologi, pengetahuan yang diperolehi secara online. Kadang-kadang benda tu tak sampai dekat kita lagi, tapi the knowledge dah ada di YouTube dan sebagainya. So, ambil kesempatan tu untuk kita gunakan untuk kita memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan rakan usahawan, kita memang kena buat. Belajar. Learn, unlearn dan relearn. Yang ini adalah proses yang berterusan. Kita panggil cycle. Hari ni kita belajar ilmu baru, esok kita beradaptasi, lusa kita reskill, kita tambah skill lagi. Sama juga. Kita akan belajar, kita akan beradaptasi dan kita perbaiki dan kita capai apa yang kita nak. Okey? Okey, seterusnya. Okey, bagi perniagaan-perniagaan yang sedia ada ni kan. Ini saya nak bagi contoh-contoh yang relevan. Okey. Sekarang ni duduk rumah. Nak pergi pasar raya tak boleh. Saya dah 2 minggu tak pergi pasar raya ni, mati kutu juga. Sebab biasanya pasar raya tu dekat je dengan rumah, tak sampai 10 km. Tak boleh pergi. Okey, bila balik kampung ni, nak pergi pasar raya yang terdekat 22 km. Memang di luar daripada range yang dibenarkan. Jadi, apa yang saya nampak ialah, apabila kita boleh menawarkan khidmat-khidmat yang orang sekarang duduk rumah, kita boleh buat apa? Buah potong, boleh tak? Sesuai sangat kan buah potong. Kalau saya tengok macam satu bekas tu RM10. Kalau ikutkan macam mahal juga harganya. Tapi dia berbaloi untuk kita sebagai mak yang ada anak di rumah 24 jam. Yang kejap-kejap lagi kan nak minta makan. Betul tak? Saya tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan macam mana mengendalikan anak saya. Anak saya makan 2 jam sekali. Ada 3 orang kat rumah ni. 2 jam sekali nak makan. So saya sentiasa berharap agar ada orang yang boleh sampai ke depan rumah, depan pintu, untuk menghantarkan buah potong. Apa lagi contohnya? Petang, nak minum petang. Tadi dah masak tengah hari kan untuk anak-anak dan keluarga. Petang nak minum petang ni. Ya Allah, kalau ada orang hantar kuih mai sampai depan rumah. Okey tak? Okey kan? Jadi tuan-puan yang buat kuih sekarang ni, kita letak kuih dekat kedai-kedai kan. Why not? Tadi kita pergi kepada topik networking tadi. Kita ada networking tadi. Networking yang kita ada sekarang ni, kita offerkan kuih-kuih yang kita niagakan. Produk-produk yang kita niagakan. Boleh tak macam tu? Boleh. Seterusnya, anak-anak yang terkurung di rumah. Yang ni biasanya saya buat dekat anak saya lah. Tapi macam agak sukar lah. Apabila mereka berjaya mencapai satu-satu kerja sekolah. Susah kan? Kita nak pastikan diorang buat kerja sekolah. Saya buat, bagi setiap pencapaian yang mereka capai, saya akan bagi ganjaran. Gula-gula jadilah. Kan? Tapi, kenapa tak? Kita sebagai usahawan, kita tawarkan produk-produk yang sangat menarik. Contohnya, devil chocolate, ataupun kek, ataupun cheese tart, ataupun roti Korean bread. Kan, sangat-sangat kuih tradisi dan sebagainya. Memang sangat sesuai untuk minum petang. Sebab biasanya, lepas makan, kita nak ada dessert kan. Okey, lagi. Peniaga western. Okay, sebelum ni kita ada kedai western, makanan western yang orang boleh dine in. Sekarang tak boleh dine in, betul tak? Lepas tu, bila kita tak boleh dine in, apa yang kita buat ialah kita tawarkan untuk bungkuskan produk kita tu. Kat mana kita nak marketkan? Memang media sosial. Tuan-puan, kita ada senarai telefon dekat WhatsApp kita. Biasa guna tak untuk mempromosikan produk dekat story WhatsApp? Biasa tak? Okey, yang ni saya pernah buat kajian. Kadar engagement antara story WhatsApp, story IG dengan story IG dan story Facebook. Facebook tu orang panggil story ke? Okey. Antara 3 ni yang memberi paling banyak engagement adalah di story WhatsApp. Tapi dia sangat bergantung kepada jumlah telefon ataupun nombor telefon yang tuan-puan simpan dalam simpanan tuan-tuan dan puan-puan. Okey? So maknanya nombor-nombor ini sangat penting untuk kita update. Dan apa salahnya, kita dah tahu kan nama dekat nombor telefon tu, kita bagi tahu di pihak sana untuk kita kenalkan diri kita, so that orang sana pun akan simpan nombor telefon kita. No worries, benda tu tak guna banyak memori telefon pun. Nombor-nombor itu kita boleh simpan di Google account. Okay? Okay, lagi next, apa dia? Okay, saya baca beberapa petikan di Google di internet lah. Ada beberapa alternatif bisnes. Contoh yang pertama hybrid. Hybrid ni apa?
Biasanya kalau enjin hybrid ni dia ada guna yang pertama petrol, yang keduanya dia guna elektrik. So dalam perniagaan juga mereka sudah mengadaptasikan istilah hybrid ni. Okey, apa yang berlaku? Perasan tak hujung tahun lepas Kementerian Pelancongan melancarkan event tentang pameran pelancongan tapi secara maya. Perasan? Yang itu adalah contoh-contoh perniagaan hybrid yang dilakukan oleh syarikat-syarikat besar lah. Kita ni pun boleh je sebenarnya kadang-kadang tu kan. Kita ceritalah tentang produk kita. Kalau yang ada kedai fizikal, sekarang tak boleh buka kedai fizikal. Kita ceritakan dulu tentang produk-produk, keistimewaan, kehebatan produk kita. Produk-produk tu nanti, kalau sekarang orang tak boleh dapat, lepas habis PKP ni orang pergilah. Lagi-lagi kalau produk makanan. Betul tak? Sama juga dengan contoh kedai komputer. Okey, kedai komputer ni, sebelum ni orang akan pergi ke rumah untuk beli, pergi ke kedai untuk beli laptop, untuk beli ink, beli printer dan sebagainya. Semalam, ada seorang kenalan saya tu membeli satu printer dengan harga RM399. Di situ peniaga tu menawarkan satu OTG, kalau tak silap saya, on the go kan. OTG kabel tu yang boleh kita print daripada telefon terus ke printer. Menarik kan? Maknanya teknologi tu satu. Satu lagi ialah bagaimana peniaga itu menghybridkan perniagaan mereka. Selain daripada kedai fizikal, dia juga hantar ke rumah-rumah yang berhampiran. Okey? Okey, seterusnya apa lagi? Homeschooling online. Tuan-tuan dan puan-puan, struggle kita untuk PDPR anak-anak ni memang sangat tinggi. Saya kalau boleh, saya suka cerita tentang saya lah. Sebab banyak masalah kan kita ni. Saya kalau boleh, ada orang yang, Kak Rafi, saya nak offer untuk tuition buat kerja sekolah je dengan anak-anak. Online. Kan? Senang kan macam tu. Jadi kita ada cikgu fizikal yang dalam kumpulan yang kecil bersama dengan anak-anak kita walaupun sekadar secara online. Jadi adik-adik yang baru grad kan, yang konvo secara maya, yang gambar pun diedit secara maya, boleh gunakan medium ini untuk yang itulah polish knowledge community di sekitar kita. Buat online sudah lah. Kan? Dia pun sangat membantu sebenarnya. Lagi-lagi macam WhatsApp sekarang, kita boleh buat 8 video call dalam satu masa. So, why not? Kan? Kalau 8 orang satu sesi bayar RM5 dan RM40 satu jam. Okay? So, yang ini kita kata peluang-peluang yang semua orang kena lihat, semua orang berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah orang lain. Yang pertama, keduanya nak. Okey, seterusnya. Hybrid ni termasuklah juga satu kedai komputer. Dia kedai bukan kedai komputer. Kedai ni adalah kedai gaming, main game Apa yang kedai ini tawarkan adalah mereka menawarkan untuk sewaan set main game ni hantar ke rumah customer-customer. Amazing kan? Saya pun macam tak terfikir, Allah Tuhan aku nak hantar satu set main game hantar ke rumah customer-customer secara sewaan. Secara logiknya memanglah tidak memberi keuntungan yang sangat besar, tetapi sekurang-kurangnya kita punya aliran tunai itu berlaku bagi satu-satu bulan yang tertentu. Okey? Lagi apa? Live streaming shopping. Yang ni kita biasa tengok lah kalau tengok dekat Wow Shop tu kan. Dia ada apps lagi untuk kita live streaming. Cloud Kitchen. Cloud Kitchen ni, contoh Cloud Kitchen kita ada restoran. Tapi restoran kita tak buka. Kita dah mengurangkan pekerja kita. Ada sesetengah restoran besar yang dia offerkan kedai dia dah memang dari segi SOP-nya sudah mematuhi SOP kebersihan, KKM dan sebagainya. Jadi dia sewakan kedai dia ni untuk kedai-kedai yang viral supaya mereka boleh memasak di kedai yang mereka ada. Jadi kita dah dapat sewaan dekat situ. Di samping dia juga menawarkan produk dia untuk dijual. Okey, lagi apa? Agriculture. Okey, agriculture ni yang ni ada satu kedai dia jual sayur. Tapi selepas PKP ni, sayur yang dijual itu dia dah jual sekali dengan pokok. Maksudnya contoh macam pokok bayam Brazil kan. Okey, dia jual sayur bayam Brazil. Tapi tak, dia jual satu set dengan pokok bayam Brazil tu so that bila customer ambil, beli,
dah ambil yang atas tu, nanti esok dia akan tumbuh lagi. Macam kita jual cendawan, bongkar cendawan tu dan sebagainya lah. Okay, so benda tu, itu semua adalah inovasi-inovasi yang kita improvisekan perniagaan kita, bagaimana kita nak maju. Okay, ada orang tanya saya buat urutan, saya servis. Okay, untuk servis ni, saya ada seorang customer ni, dia buat urutan. Jadi, nak tak nak, kita perlu pergi kepada produk needs. Kalau kita yakin kita selamat, persekitaran kita selamat, kita tidak tergugat dengan COVID-19 ini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila dah buka balik untuk berniaga seperti biasa, ambillah langkah berjaga-jaga. Tapi untuk waktu PKP ni, apa yang boleh buat? Yang pertamanya, buat produk-produk yang diperlukan orang, contoh produk orang berpantang. Adakah PKP ni orang tak bersalin? Orang tak bersalin, betul tak? Cuma kita je yang tak boleh nak pergi berurut dekat dia, betul? Kan? So apa yang kita boleh buat? Kita tawarkan produk-produk, contohnya macam, siapa satu produk ni? Halia. Orang panggil serunding halia. Kita buat produk tu. Ataupun dalam masa itu, masa yang sama, kita juga boleh menawarkan, kita kata khidmat secara talian ataupun mungkin melalui WhatsApp kan. Kadang-kadang ibu muda ni, dia tak tahu pun macam mana cara nak pastikan yang dia tu sebenarnya perlukan urutan. Ataupun kita nak bagi tahu dia macam mana kita nak mandi selepas bersalin. Macam mana nak sediakan air akar kayu. Air akar kayu tu pun kita boleh sediakan sebagai tawaran kepada kita punya customer. Dan pada masa yang sama, kalau macam dekat negeri-negeri yang dah lama ber-PKP ni kan, mula sediakan video-video tentang macam mana nak urut kaki yang lenguh. Macam mana nak bagi, maknanya video-video untuk servis yang kita tawarkan tu. Nampak macam kita macam pecahkan rahsia kan. Sebenarnya tak, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita attach, macam nak cakap kita attach. Bila klien kita mula yakin dengan kita, lepas ni agak-agaknya kan, habis je PKP ni, dia cari kita tak? Kalau kita dah tengok, dia tengok dah video kita, dia yakin dengan apa yang kita buat, bila dia buat tu ada kesan pada diri dia, mesti dia cari kita punya kan. So itu yang kita kata, kita kena buat, timbulkan rasa percaya kepada klien kita ataupun bakal pelanggan kita. Okey. Okey, Puan Siti Azhari membantu tak jawapan tu? Mula sediakan dengan customer-customer tu, bertanya khabar lah. Bertanya khabar, lepas tu bagi tips-tips macam mana nak kekal sihat, malam-malam pakai stokin ke, beli minyak panas. Kita bagi nasihat-nasihat yang begitu. So, mereka akan attach dengan kita. Okay, saya tengok soalan lagi Okey, Adobe konvensional. Sama kedai Adobe konvensional. Puan Harlina Zainuddin. Mesti Puan ada simpan maklumat pelanggan, betul tak? Okey. Petang ni boleh buka satu-satu. Tuan-tuan, puan boleh pergi tawarkan untuk ambil pakaian-pakaian di rumah. Memang kita kena bergerak begitu. Sebab orang yang tak berniaga, diorang tak boleh bergerak. Orang yang berniaga ni kita ada SSM dan sebagainya, boleh cop, dapat surat polis. Jadi kita memang pergi ambil kat situ, tapi kita kena declare siap-siap. Kita dah charge berapa ringgit dan berapa ringgit. Okey. Okey, membantu tak yang tu? Yang ini biasanya saya bila balik kampung, apa yang saya dapat lihat adalah orang tak boleh keluar rumah. Kan? Di kampung ni biasanya yang ada atuk-atuk dan opah-opah. Opah-opah tak larat sangat nak bersihkan rumah. Agak-agaknya apa perniagaan yang kita boleh buat? Tak boleh bersihkan rumah, tak boleh nak tebang-tebang pokok keliling. Apa yang kita boleh buat? Yes, bersihkan rumah. Tapi, tuan-puan, jangan tuan-puan pergi jumpa dengan atuk-atuk dan opah-opah tu. Mereka memang tak akan punya terima servis kita. Jadi, kalau kita kenal opah tu, kita kenal anak dia, kita message anak dia, "Kak, saya ni tengok rumah akak tu rumput dah panjang. Kesian mak akak kat rumah tu. Takut ada haiwan-haiwan." Kita bukan nak menakutkan. Bukan. Ini kita macam, kita nak tolong selesaikan masalah orang. Sebab, kita tahu opah tu duduk kat rumah, sekarang tak boleh pergi mana-mana. Anak dia pun tak boleh balik kan. Jadi, kita tawarkan perkhidmatan yang begitu. Okey. Okey, apa lagi? Okey, seterusnya, contoh ada satu kedai dia menawarkan makanan seafood yang
buat banyak-banyak tu. Jadi daripada package yang mereka adakan di kedai sekarang, dia offer untuk drive through klien daripada balik kerja pukul 4 petang tu, balik kerja ambil dia punya package tu. Contohnya package steamboat kan. So ambil balik rumah, basuh-basuh dah boleh makan dengan keluarga. So nak tak nak, orang yang berniaga restoran pun memang macam itulah. Okey. Okey, lagi apa kedai Dobi? Okey, seterusnya. Okey, puan, saya tak ada bisnes. Tapi, ataupun saya baru dibuang kerja. Saya tak ada itu, saya tak ada ini. Apa yang saya boleh buat? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkinlah kita kata Foodpanda ni sudah sangat banyak, Grab ni sudah sangat banyak, tapi kita tak ada perkhidmatan tu ke seluruh pelosok tanah air. Jadi tuan-puan, tuan-tuan lah especially-nya kan, ambil kesempatan tu untuk jadi personal food delivery. Ambil kesempatan tu, kita deal dengan satu kedai yang memang offer makanan ini, kita dapatkan pelanggan-pelanggan kita. Yang itu memang kena carilah. Yang ni kita panggil big data. Data-data yang kita ada, nama-nama orang yang selalu berhubungan dengan kita kan, yang kita rasa kita boleh bantu mereka. So kita tawarkan perkhidmatan yang kita boleh berikan. Okey. Okey lagi. Ada juga dulu dah setahun kan, hampir setahun dulu kita boleh lepak-lepak kat kedai viral, kedai dessert tu. Sekarang kita tak boleh. Tapi kedai-kedai itu beradaptasi dengan cara mereka menawarkan package untuk jual teh viral mereka. Yang boba dan sebagainya tu kan. Jadi apa yang kita boleh buat, samalah. Kalau kita ada produk kita packagekan supaya orang boleh bawa balik dan buat sendiri di rumah. Okey. Okey, lagi apa seterusnya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada kita nak menyelesaikan masalah memasarkan produk kita secara lebih baik di musim COVID ni, kita juga perlu, kalau dah tak boleh buat apa-apa katakan kan, kita juga perlu setkan semula matlamat kita, matlamat perniagaan kita ni. What got you there won't got you to the next level. So maksudnya apa yang kita ada sekarang, yang kita dah ada, yang kita dah perolehi sekarang, tak akan menjadikan kita lebih baik untuk akan datang. So apa yang kita boleh buat, kena set matlamat. Okey? Okey. Set matlamat. Okey, set matlamat kita apa dia? Okey, saya suka nak kongsikan set matlamat SMART. Okey, yang ini memang biasalah orang selalu bercerita kan. Kita kena ada matlamat. Matlamat, apa dia matlamat? Okey, matlamat SMART ni adalah yang pertama, specific, measurable, assignable ataupun attainable, relevant dan time based. Okey, apa dia matlamat SMART ni? Okey, contoh-contoh Untuk tahun 2021 ni kita nak capai sales 100,000. Bunyi macam banyak kan? Okey, sebenarnya 100,000 tu bila kita bahagikan kepada 12 bulan, sebulan kita kena capai 8.4,000 sales. Banyaklah 8.4,000. Okey, fine. 8.4,000 tu kalau kita bahagikan kepada 4 minggu sebulan, baru 2,000 sebulan. Sales, saya cakap tentang sales tau, bukan cakap tentang untung. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi sale dulu. Kita nak tengok apa yang kita boleh dapat. Apa yang kita boleh dapat untuk sepanjang tahun ini. Tahun yang penuh bergelora dan kita tak tahu keadaan dia kan. Okey. Kalau kita biasanya kita buat, contohnya kita buat 1,200 sebulan, janganlah tiba-tiba kita setkan matlamat tiba-tiba nak buat 10,000 sebulan. Mangkong Perak kata kan. So memang kita kena pergi setkan matlamat yang spesifik. Okay. Jadi tahun ini nak capai 100,000. 100,000 tu pecahkan kepada sebulan perlu capai sekurang-kurangnya 8.4,000. Mingguan kita perlu capai sekurang-kurangnya 2,000. Okey, jelas? Okey, spesifik. Yang seterusnya mestilah boleh diukur. Macam tadilah kan. Kalau nak jual, kalau satu produk kita tu harga RM50, nak dapat 2,000 sebulan, berapa produk kena jual? 40, betul?
4 kali 5, 20. 2,000. So, kena jual 40 produk. 40 produk tu nak buat macam mana nak jual? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan kena detailskan sampai begitu sekali. Nampak macam remeh, tapi memang kena buat. Okey. Okey, seterusnya. Cuba setkan matlamat untuk mula mengiklankan produk kita. Kalau belum ada banner, buat banner. Kalau belum ada banner, soft copy yang boleh di-share dekat page, dekat FB, IG dan sebagainya. Kena buatlah. Boleh je minta tolong dekat anak-anak kita kan, dekat kawan-kawan tu. Mereka sangat membantu. Sangat mudah sebenarnya. Okey, lagi. Apa lagi? Okey, seterusnya. Kita dah ada matlamat. Matlamat yang boleh diukur. Matlamat yang logik dan bersesuaian. Kalau kita ni ada kedai tayar. Rasanya orang yang meniaga tayar tahun ni mungkin kurang beruntung sebab orang tak berjalan kan. Tak boleh nak rentas negeri pun. Jadi apa yang kita boleh buat, mungkin kita boleh menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan lain. Yang tu, untuk matlamat yang dicapai tu, kalau kedai tayar kita ni belum ada iklan, belum ada page, masa ni lah kita nak buat. Semasa pelanggan belum banyak. Lapang sebelum sempit. Okey? Okey. Okey, dah ada matlamat, dah ada cara-cara semua tu. Yang seterusnya yang pertama, dan penting juga untuk kita sebagai usahawan, kita perlu menjenamakan bisnes kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sebut ayam, kita tahu kan jenama ayam yang paling popular. Tapi ada tak orang tahu tentang ayam jenama lain? Ada kan? Kita memang tak akan bersaing dengan dia. Tapi kita boleh buat produk ayam yang cita rasa, bukan cita rasa kita. Kita punya brand, kita punya jenama. Yang bila orang sebut ayam tu, dia tahu itu ayam daripada syarikat kita ataupun keluaran kita. Okey, jelas. Lepas tu ada hashtag. Hashtag untuk produk kita. Hashtag yang bersesuaian lah. Janganlah hashtag yang panjang-panjang. Boleh lah sekali-sekala nak hashtagkan daripada hashtag-hashtag yang viral. Tapi jangan sensasi. Okey, seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak akan berjaya dalam waktu yang singkat. Kalau kita kata COVID-19 ni, daripada 4 minggu kepada 4 minggu yang seterusnya kepada 4 minggu, kepada 4 bulan, kita harap benda ni berakhir dengan cepat, tapi kita tak tahu bila dianya akan berlaku. Jadi, nak tak nak, kita ni memang kena bergerak. Kalau kita tak boleh bergerak secara fizikal, bergeraklah secara maya. Dengan itu yang kita kata, kita kena yakin kejayaan itu tidak akan datang dengan tempoh waktu yang singkat. Tapi kita pasti akan berjaya apabila kita bermula. Tak kira lah berapa lama kita perlu bermula, kita perlu bergerak. Walaupun dalam tempoh untuk berjaya itu banyak kegagalan yang kita lalui. Okay. So, apa lagi? Okey, lagi ada soalan lagi tak? Saya through balik. Okey, seterusnya mari kita mulakanlah perniagaan kita secara online. Seterusnya, okey, dalam tempoh ini juga, bagi peniaga-peniaga yang rasa nak mengembangkan lagi perniagaan mereka, boleh mulakan dengan pergi kepada cashless. Saya ada pergi satu kedai tu memang nampak agak, kita kata kedai warisan lah kan. Tapi bila saya masuk, saya nampak ada logo e-wallet dekat dalam situ. Dan ada logo bayaran yang guna QR code bank tempatan. Jadi dia sangat memudahkan kan apabila kita ada kemudahan itu. Terutamanya untuk, ialah dalam keadaan pergerakan ni, nak tak nak memang kita kena sediakan, pengguna-pengguna juga kena sentiasa menggunakan kaedah e-wallet dan sebagainya. Okey, satu. Yang seterusnya, kalau tuan-puan
berniaga secara online walaupun hantar makanan. Ni saya biasa buat. Bila orang hantar makanan ke rumah, saya lebih prefer untuk transfer ke account bank, kan? So maknanya kadang-kadang masa dia hantar tu hujan dan sebagainya, kan, agak sukar untuk kita buat transaksi masa tu. So kita buat online, yang itu lebih mudah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lepas dia habis sesi kita ni, saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan daftar yang gunakan nombor telefon je. Do it now. Do it now tu, kan. Yang tu orang boleh pindahkan sebarang duit lah. Menggunakan nombor telefon kita sahaja. So daftarlah. InsyaAllah selamat. Kan? Okey? Okey, seterusnya. Okeylah, sebagai kesimpulan, kan, kita ada berapa minit lagi. Sebagai kesimpulannya, sentiasa fokus kepada usaha untuk maju. Okey, saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ni bercakap bukan sebab saya adalah seorang usahawan yang berjaya, bukan. Tapi saya adalah pendidik, saya adalah pelatih usahawan. Cara saya bertindak, cara saya berfikir, cara saya membuat keputusan tidak pernah akan sama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sangat hebat ni, yang menceburi perniagaan. Orang yang berniaga ni memang Allah kata dah rezeki dia 9 daripada 10 rezeki tu dengan berniaga. Sebab apa? Sebab orang berniaga ni tawakal mereka sangat tinggi. Okey? So terlalu banyak teori yang ada dalam diri saya ni, tapi yang melaksanakan kejayaan satu-satu perniagaan tu adalah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan yang menjadi para usahawan yang akan bergerak memajukan negara ke peringkat yang seterusnya. Okey? Jadi teruskan untuk bereksplorasi dengan media sosial. Gunakan semua medium yang ada. Sebab ini zaman kita ni bukanlah zaman ikan kecil makan ikan besar. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Bukan. Kalau dulu kita kata dia boleh lah. Bapak dia ada duit, bagi dia 2 juta. Bapak dia boleh bagi modal. Bapak dia boleh bagi itu dan ini. Zaman sekarang sangat ramai yang self-made millionaire, kan? Istilah yang digunakan zaman sekarang ni adalah, istilahnya adalah, ini adalah zaman ikan laju yang dapat makan lebih. Apabila kita bergerak dengan pantas, kita beradaptasi dengan cepat, bila kita berevolusi dengan pantas, kita akan dapat banyak peluang. Okey? So terima kasih kepada GPW yang telah tak pernah jemu untuk berkongsi dengan masyarakat, berbagai lagi agensi-agensi kerajaan lain, kolej-kolej, institusi-institusi, pusat-pusat latihan. Okey? Yang sentiasa memberi ruang dan peluang kepada masyarakat kita lah, terutamanya, kan. Kita ni sebagai masyarakat kena ambil kesempatan untuk terus memberi sokongan dan memberi galakan kepada diri kita dan rakan-rakan usahawan kita yang lain, ya. So, saya doakan agar rakan-rakan semua, rakan-rakan usahawan, rakan-rakan FB, rakan-rakan mana-mana yang mengenali diri saya dan bersama-sama dengan JPW Perak untuk terus kekal mengikuti perkembangan-perkembangan semasa mereka, mendapatkan maklumat-maklumat terkini dan sebagainya. Jangan lupa untuk isi borang maklum balas, ya. Yang tadi kan 5 perkara elemen yang kita kena ada tu, borang maklum balas. Agar saya doakan juga semoga kita semua dipermudahkan urusan olehnya. Dengan itu, sekian, terima kasih. Terus menyokong rakan-rakan usahawan kita. Dan boleh ikuti saya di media-media sosial, Rafidah Abu Nasir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.